Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 1, bab 1 iaitu mengenali sejarah. Okay, jadi kita akan tengok apa yang kita akan belajar dalam bab 1 ini. Okey, dalam bab 1 ni ada 7 tajuk. Okey, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian sejarah. Okey, so apa maksud sejarah? Nanti kita akan belajar. Okey, selain itu kita akan tengok juga untuk apa maksud sejarah mengikut pandangan sejarawan. Yang ketiga, kita nak tengok, nak tahu konsep masa, konsep masa silam dan juga apa itu ruang dalam sejarah. Dan kita juga nak tahu mengenai sumber sejarah. Ada beberapa jenis sumber sejarah. Apa penting ke tak sumber sejarah ni? Yang kelima, kita nak tahu bagaimana sejarah ini dikaji. Apa kaedah yang digunakan dalam penyelidikan sesuatu sumber sejarah. Yang keenam, tafsiran dalam sejarah. Apa itu tafsiran dalam sejarah? Penting ke tak penting? Itu kita akan tengok. Dan yang ketujuh, kepentingan mempelajari sejarah. Okey, baiklah. Pengertian sejarah. Okey, so apakah sejarah? Okey, kali ini kita tengok maksud sejarah dalam bahasa Melayu, Kamus Dewan dan juga bahasa Inggeris. So boleh tengok. Okey, dalam bahasa Melayu, jika nak tahu sebenarnya perkataan sejarah ni berasal daripada perkataan Arab sebenarnya, iaitu syajaratun yang bermaksud pokok. Okey, dan sejarah ini juga dikaitkan dengan salasilah riwayat, keturunan dan juga asal usul. Tapi apa kaitan pokok dengan salasilah, dengan riwayat, semua-semua tu? Okey, kaitan dia ialah kalau kita tengok pokok dia bercabang-cabang, ada dahan dan sebagainya. So kalau kita nak kaji ataupun kita nak buat sendiri salasilah ataupun asal-usul keturunan kita pun mesti bercabang-cabang kan. So itu dia punya kaitan. Okey. So kalau tengok maksud dalam Kamus Dewan pun sebenarnya tak jauh beza dengan maksud dalam bahasa Melayu yang berkait dengan perkataan syajaratun tadi. Okey, di mana Kamus Dewan mendefinisikan sejarah sebagai asal-usul keturunan, salasilah, peristiwa yang pernah berlaku pada masa yang lampau, kisah, riwayat dan juga tambur. Okey. Dan sejarah juga didefinisikan sebagai kajian atau pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Manakala dalam bahasa Inggeris, sejarah adalah history. So kalau secara literal meaningnya, maksud secara hurufnya, history bermaksud cerita tentang seseorang. Tapi tahu tak sebenarnya perkataan history ni berasal daripada bahasa Yunani, iaitu historia yang bererti penyelidikan. Okey, dah tahu maksud sejarah yang tu? Okey, sekarang secara umum apa sebenarnya maksud sejarah? Okey, secara umumnya sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Di mana peristiwa pada masa lalu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ini atau negara ini akan dikaji oleh sejarawan. Okey, seterusnya kita nak tengok pula pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Jadi terdapat 5 orang tokoh sejarah yang memberikan pandangan mereka mengenai maksud sejarah. Okey, 5 tokoh tersebut ialah Herodotus, E.H. Carr, Ibn Khaldun, Hu Kekim dan Muhammad Yusuf Ibrahim. Okey, mengikut Herodotus, sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Manakala E.H. Carr pula mendefinisikan sejarah sebagai suatu proses interaksi berterusan antara ahli falsafah dengan fakta-faktanya. Suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Dan juga kita boleh faham daripada apa yang H. Carr kata ni, di mana sebenarnya kita boleh tengok sebenarnya di mana bila ahli sejarah mengkaji sejarah sebenarnya dia tak habis. Dia kadang-kadang dia ada penemuan-penemuan baru. Sebab tu dia dikatakan interaksi yang berkesudahan, interaksi yang berterusan dan juga dialog yang tidak berkesudahan. Okey, manakala Ibn Khaldun pula mendefinisikan sejarah sebagai sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Seterusnya, Hu Kekim pula mengatakan bahawa sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Sejarah mendorong kita lebih memahami apa-apa yang berlaku pada masa kini di samping menjamin keseluruhan yang sama tidak berulang.
Dan Kukeku juga mengatakan bahawa sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Okey, macam mana tu? Nanti kita sama-sama bincang. Okey. Dan akhir sekali, tokoh Muhammad Yusuf Ibrahim mengatakan bahawa sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Di mana sejarah juga merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. Jadi daripada pengertian sejarah dari aspek bahasa dan juga daripada pendapat tokoh-tokoh sejarah ini, maka dapatlah disimpulkan bahawa sejarah sebenarnya merujuk kepada masyarakat dan peristiwa lalu yang diperoleh berdasarkan bukti. Di mana sejarah juga sebenarnya mampu memberikan teladan dan pengajaran kepada kita. Subtopik ketiga ialah masa silam dan ruang dalam sejarah. Jadi bila kita belajar, bila kita baca tentang peristiwa sejarah, memang kita akan biasa jumpa perkataan seperti dekad, abad, zaman dan sebagainya. Jadi kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan masa silam. Okey, masa silam, nama dah sejarah tentang peristiwa masa lalu kan, tentang peristiwa masa silam. So apa itu masa silam? So masa silam merupakan rentetan peristiwa yang telah berlaku, di mana masa silam ni dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan kronologi. Apa pula kronologi tu? Okey, kronologi ni merujuk kepada rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa dari awal hingga yang terakhir dan bergerak mengikut satu garisan lurus. Dia tak akan lompat-lompat, tak ada. Dia akan kalau start daripada 1 tahun, dia akan bergerak 2, 3, 4. Dia tak ada lompat pergi 10 dulu balik 5, tak ada. Tak ada. Okey. Dan bila kita belajar sejarah macam cikgu cakap tadi, kita akan biasa jumpa perkataan dekad, abad, alaf dan sebagainya. So dekad ni merujuk kepada tempoh masa 10 tahun, abad pula tempoh masa 100 tahun, manakala alaf pula tempoh masa 1000 tahun. Dan biasa juga kita baca bila disebut zaman, okay, zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, zaman Nabi Sulaiman, zaman Fir'aun, okay, sama juga zaman Masihi ataupun sebelum Masihi. Okay, dan yang sebagaimana yang kita tahu, zaman Masihi bermula dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ini contoh bagaimana pergerakan kronologi dalam garis lurus. Okay. Selain tu, sebab sebenarnya bila kita kata ruang dalam sejarah sebenarnya luas. Okay. Jadi untuk memudahkan penulisan, kadang-kadang ahli sejarah ni dia membahagikan penulisan mereka kepada beberapa tema tertentu. Okay. Antaranya politik, ekonomi dan juga sosial. Jadi mudahlah untuk mereka menyelidik. Mereka dah ada fokus, mereka nak dapatkan maklumat dalam aspek mana. Jadi lebih senang. Manakala dalam konteks sejarah Malaysia, ruang masa boleh dibahagikan kepada beberapa tempoh masa. Contohnya era Kesultanan Melayu Melaka, kemunculan kuasa-kuasa luar dan juga kemerdekaan negara. Okey, subtopik 1.4 pula kita nak belajar mengenai sumber sejarah. Okey, sumber sejarah ni ada dua, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Okey, sumber primer ni adalah merupakan bahan yang belum diolah atau diterbitkan. Dan bahan itu bersifat asli serta belum ditafsir. Maksudnya dia dalam bentuk asal dia lagi. Okay, kalau mungkin sekadar dibersihkan. Tapi dalam bentuk asal. Kalau ada jumpa batu bersurat tulisan yang kita tak faham pun. Jadi itulah tugas ahli sejarah yang akan mengkaji sumber primer tersebut. Okay, contoh sumber primer ni fosil. Okay, fosil ni tinggalan bahan semula jadi. Okay, yang diperoleh dari hasil daripada kaedah pendidikan sejarah yang kita akan belajar nanti. Okay, ada artifak. Artifak ni pula bahan tinggalan buatan manusia yang dijumpai. Okay. Kemudian ada bukan artifak, batu bersurat, keterangan lisan dan lain-lain. Okay, diary, surat peribadi pun adalah merupakan sumber primer sebab dia yang asal kan. Dan belum ditafsir lagi. Okay, sumber kedua, sumber sekunder pula merupakan bahan yang telah diolah dan diterbitkan. Dan juga bahan tersebar kepada umum. Okay, sebagai contoh, buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia, risalah. Okay, akhbar kalau tengok memang dia cerita mengikut tarikh. Okay, kalau akhbar kita baca hari ni sebenarnya berita atau peristiwa tentang yang berlaku semalam. Okay, dalam buku pun kadang-kadang ada memang buku khusus kepada contoh khusus tentang sejarah Islam. Okay, ataupun kadang-kadang diselit
satu ruangan kecil dalam majalah atau mana-mana risalah. Okey. Jadi kita dapat baca, dapat tahu tu hasil daripada kajian yang dibuat oleh ahli sejarah dan yang telah disampaikan kepada kita dalam sumber sekunder itulah. Okey, jadi kita dah tahu mengenai dua jenis sumber sejarah. Jadi sejauh mana kepentingan kedua-dua sumber sejarah ni? Boleh tak? Okey, kita kata alah dah ada sumber primer, tak payahlah rujuk sumber sekunder. Okey, cukuplah dengan sumber primer. Boleh tak berkata macam tu? Ataupun alah rujuk sumber sekunder lah, senang, dah ada semua tafsiran dia semua, kita senang faham. Tak payahlah nak kerja sumber primer. Okey, boleh ke macam tu? Okey, sebenarnya dua-dua sumber sejarah ni penting. Dua-dua saling melengkapi. Jadi memang ahli sejarah dia akan dia akan rujuk kepada dua-dua sumber. Dia akan kaji kepada dua-dua sumber. Di mana kalau kita boleh tengok, sumber primer perlu dikaji untuk mencari maklumat dan bukti sahih tentang sesuatu peristiwa. Manakala sumber sekunder tak kurang penting dia. Okey, di mana sumber sekunder ni membantu sejarawan untuk mencari maklumat dan membuat perbandingan dapatan penyelidikan sejarah yang telah diterbitkan. Jadi maklumat nanti yang akan disampaikan kepada kita nanti lebih tepat. Okey, 1.5 pula, okey, kita nak belajar tentang pendidikan dalam sejarah. Okey, jadi kita dah tahu sumber sejarah. Jadi bagaimana sebenarnya sejarawan mengkaji sejarah tersebut, menyelidik sumber sejarah tersebut untuk mendapatkan maklumat. Okey, sebenarnya ada 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah. Okey, yang pertama ialah kaedah bertulis. Okey, yang pertama ialah kaedah bertulis. Yang pertama kaedah bertulis, yang kedua kaedah lisan dan yang ketiga ialah kaedah arkeologi ataupun kaedah arkeologi bawah air. So kaedah bertulis ini ialah kajian terhadap suatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis. Dipahat macam diukir-ukir apa semua tu juga ada kaedah bertulis. Dan kalau nak dapatkan maklumat daripada zaman dulu, kaedah bertulis dulu dia tak ada tulisan macam sekarang kan. Jadi di mana dapat ditengok tulisan-tulisan ataupun benda-benda yang dipahat ni. Okay, kalau di Asia Tenggara, tulisan tertua dikesan di dinding gua. Dipahat pada batu, ditulis pada kulit kayu dan juga gading serta daun lontar. Okay. Manakala selain daripada yang di dinding gua apa semua, kalau yang terkini sikit pun kita boleh tengok kaedah bertulis tu boleh dilihat pada catatan harian seseorang, fail kerajaan dan juga catatan pengembaraan. Jadi kan ada orang suka tulis jurnal kan, dia suka travel, suka mengembara, so dia tulis jurnal. Tu pun dah jadi kaedah bertulis juga. Sebab tu dulu ada kan kita baca sejarah, catatan catatan tokoh daripada Cina ke apa tu. Jadi kaedah bertulis. Okey, kaedah kedua ialah kaedah lisan. Di mana kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Maksud temu ramah, temu bual. Okey, jadi dia akan kenal pastilah dia nak dapatkan maklumat apa. So dia tahu dia nak tanya siapa. Zaman dulu memang selalunya orang akan pergi berjumpa lah, buat temu janji, kemudian mereka akan temu bual lah. Kalau zaman sekarang, okey, buat temu janji juga, tapi temu bual zaman sekarang lebih senang. Boleh dilakukan secara voice call ataupun video call melalui WhatsApp ke, Telegram ke, Google Meet ke, Webex ke, Zoom ke, semua lagi senang lah zaman sekarang. Dan dia ada step-step dia sebenarnya, ada tahap-tahap dia. Okey, sebelum tu kena ada persediaan nak tanya pasal apa, kena adalah standby soalan, lepas tu kena catat lah apa yang direkod. Okay, catat sekarang boleh rekod, okay, screen recording ke, voice recording ke apa semua boleh. Okay. Dan kaedah ketiga ialah kaedah arkeologi dan juga kaedah arkeologi bawah air. So kaedah arkeologi ni merupakan kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Jadi mereka akan tentukanlah mereka nak pergi tempat mana. So mereka akan pergi tempat tersebut, adalah step, langkah-langkah dia. Okay, mereka akan buat grid, mereka akan tandakan apa semua dah dapat, mereka akan bawa ke makmal, mereka akan sisihkan, katalogkan. Dari situ mereka akan gunalah
peralatan yang sesuai untuk mereka mendapatkan maklumat daripada bahan yang dijumpai tersebut. Seterusnya 1.6 tafsiran dalam sejarah. Okey, bila sebut tafsiran dalam sejarah, apa maksud dia? Okey, ini maksud dia sebenarnya. Tafsiran dalam sejarah ini maksudnya menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Kan mereka dah dapat sumber dan mereka dah kaji. Jadi macam mana masyarakat nak tahu kalau tak ada tafsiran, kalau tak ada penjelasan, kalau tak ada ulasan, maka ahli sejarah akan buat ulasan dia. Okey, dan dimasukkan dalam bentuk buku ke risalah dan sebagainya. Okey, disebabkan kan sejarawan ni bukan seorang, ramai, maka biasanya wujud perbezaan dalam tafsiran. Okay, kadang-kadang satu peristiwa yang sama, tafsiran dia berbeza. Okay, kenapa boleh berlaku perbezaan tersebut? Okay, yang pertama disebabkan pemilihan sumber yang pelbagai. Okay, sumber tu bukan satu. Kadang contoh tokoh A dia jumpa 3 sumber. Okay, tokoh B dia jumpa 4 sumber. Dan salah satunya ada yang sama lah. Okay, yang faktor kedua ialah perbezaan pandangan. Dan faktor ketiga, perbezaan ideologi. Setiap pakar sejarah kan dia ada pendapat dia sendiri kan. Okay. Dan yang keempat, faktor dia adalah tujuan penulisan. Macam tadi kita kata ruang dalam sejarah ni luas kan. Antaranya boleh dibahagikan kepada aspek politik, ekonomi, sosial. Jadi tengoklah ahli sejarah tu nak menulis dalam aspek mana. Okay? Jadi sebab itulah tafsiran tu akan berbeza. Walau apapun, matlamat utama dari segi tafsiran sebenarnya adalah walaupun berbeza sekalipun, sebenarnya mereka nak bagi tafsiran dan penerangan yang objektif atau tepat berdasarkan maklumat yang mereka dapat. Okay, dan tafsiran ni sebenarnya penting sebabnya dengan ada tafsiran sebenarnya kita menggalakkan, dengan adanya tafsiran yang pelbagai sebenarnya menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan. Okay, bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh. Maksud dia lebih menarik sebenarnya kalau banyak sumber. Okay, dan kita juga diajak untuk menilai suatu peristiwa yang sama tapi dilihat dari sudut yang berbeza, dan seterusnya sebenarnya mendorong kita berfikiran terbuka. So bila banyak tafsiran kita akan lebih terbuka, kita tak akan terhad kepada satu pendapat sahaja. Okay, dan contoh tafsiran, boleh tengoklah peristiwa penentangan Haji Mahasan bin Munas, iaitu Tok Janggut di Pasir Putih. Kalau pengkaji tempatan menganggap kebangkitan Tok Janggut ni adalah membela masyarakat Melayu sebenarnya, okey, sampai menentang peraturan pembaya cukai yang membebankan orang ramai pada ketika itu. Manakala pengkaji barat mengatakan bahawa kebangkitan Tok Janggut ni sebagai pemberontakan. Itu beza tafsiran. Disebabkan berbezanya pandangan ataupun berbezanya ideologi mereka. Okey, dan subtopik terakhir sekali ialah 1.7, kepentingan mempelajari sejarah. Okey, jadi kenapa kita dianjurkan sangat belajar sejarah? Kita digalakkan sangat tahu mengenai sejarah. Tajuk pertama, sejarah ni pun mengenali sejarah. Okay, sebenarnya banyak kepentingan dia. Sebab macam kita tengok tadi pun yang antara tokoh sejarah cakap tadi, bukan IHK, Hu Kekim, yang mengatakan bahawa sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Okay? Tanpa sejarah tak wujud kita pada hari ini sebenarnya. Okay? Jadi sejarah tu penting sangat kepada kita. Okay? Kalau tengok kat sini dia ada 6 kepentingan dia. Okay, yang pertama ialah mengenal asal usul. Okay, yang pertama ialah mengenal asal usul. Ni. Tanpa sejarah, kalau kita tak tahu asal usul kita, tak ada sejarah ni, kita tak tahu asal usul kita. Jadi penting sebenarnya untuk kita nak tahu asal usul kita, dari mana asalnya keluarga kita, dari mana, bagaimana perkembangan negara kita, okay, bagaimana wujudnya tempat yang kita duduk, okay, itu asal usul. Okay, kepentingan yang kedua ialah mengambil iktibar. Okay, dengan kita tahu sejarah, kita dapat ambil iktibar, ambil tauladan. Okay, kalau kita tengok pemimpin dulu ataupun masyarakat dulu buat kesilapan, takkan kita nak ulang kesilapan yang sama. Jadi kita cuba ambil langkah yang lain. Okay, yang ketiga, memupuk patriotisme. Dengan kita tahu mengenai sejarah negara kita, okay, maka kita akan lebih patriotik. Okay, kita ada semangat mempertahankan negara kita, semangat rasa cinta kepada negara. Tak boleh orang kata kita akan menjaga nama baik negara kita. Okay. Yang keempat, okay, kepentingan yang keempat ialah mengukuhkan perpaduan.
Jadi kita tahu dah sejarah negara kita, bagaimana dulu pernah dijajah, bagaimana masyarakat majmuk terbentuk, bagaimana harmoninya kehidupan masyarakat majmuk di negara kita, maka tentulah kita nak mengekalkan keharmonian tersebut, maka kita akan sama-sama mengukuhkan perpaduan yang ada di negara kita ini. Dengan cara kita menghormati adat, budaya masyarakat-masyarakat, kaum-kaum lain yang ada di negara kita. Okey, sama-sama menghormati, respect each other. Okey. Dan kepentingan yang kelima ialah membangunkan negara bangsa. Okey, jadi melalui sejarah kita dapat mengekalkan kegemilangan yang dicapai oleh negara kita. Okey, dan kita juga lebih memahami budaya dahulu dan budaya kini. Dan semestinya lah kita, negara kita dah semakin maju, mestilah kita nak negara kita lebih maju lagi. Takkan kita nak tengok negara kita kan mundur, jatuh ke belakang. Tak nak kan? Kita dah selesa macam ni, mesti kita nak lebih selesa. Takkan kita nak menjadi semakin susah. Okay? Dan akhir sekali, kepentingan yang terakhir ialah mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Jadi sebenarnya melalui sejarah, kita dapat meningkatkan pemikiran kritis dan analitis kita. Sebabnya kita banyak tahu mengenai sejarah, kita boleh tengok pelbagai peristiwa, jadi sebenarnya kita boleh berfikir dengan kritis. Di samping kita dapat buat tafsiran terhadap sesuatu peristiwa, kita pun mampu membuat tafsiran kita sendiri. Dan sejarah juga sebenarnya dapat mendorong seseorang memahami peristiwa sejarah secara lebih empati. Kita rasa macam boleh duduk di tempat mereka, boleh memahami perasaan mereka yang berada, yang ada pada ketika itu. Okey, itulah 7 subtopik untuk tingkatan 1 yang kita dah belajar. Okey, jadi itulah semua untuk bab 1 mengenali sejarah, untuk sejarah tingkatan 1. Jadi harap dapat bermanfaat. Okey, dah harap anak-anak murid semua faham dengan penjelasan cikgu. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi untuk bab seterusnya.